Okay, selamat pagi, selamat petang, selamat malam dari mana anda tonton. Ya, selamat kembali ke Champion Podcast. Pada hari ini kita sangat bertuah kerana dapat menjemput seorang pakar pendidikan yang saya rasa anda semua pun tahu beliau sangat lantang dalam mensuarakan apa yang kita hadapi sebagai seorang cikgu. Ya, so pada hari ini saya sebagai host Cikgu Sean, saya amat berbangga kerana dapat menjemput Dr. Anwar Ahmad, seorang pensyarah dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan mari kita sambut beliau dengan penuh semangat di dalam perbincangan malam ini. Dan selamat datang kepada Dr. Anwar Ahmad. Right. Okay. Jadi terima kasih Doktor kerana mengambil jemputan ini. Ya, kami hanya podcast yang baru dan masih still ongoing ya in Sarawak. So untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini, apa pendapat Doktor tentang falsafah pendidikan kebangsaan? Saya terus ambil dari website KPM. Pada pendapat Doktor, adakah falsafah pendidikan kebangsaan sudah jauh ketinggalan berbanding dengan apa yang cikgu-cikgu semua, apa yang KPM sedang ingin buat dalam sistem pendidikan negara? Apa pendapat Doktor tentang ini? Ya, Doktor. Okey, terima kasih Sean atas jemputan ni dan sudi untuk memberi saya ruang untuk berkongsi pandangan berkaitan dengan isu-isu pendidikan negara. Dan tahniah juga kerana Sean dan rakan-rakan menyediakan podcast ni. Saya rasa ini satu pendekatan ataupun platform yang terbaiklah untuk kita selalu berbincang dan juga menjelaskan tentang banyak isu-isu pendidikan negara kita. Dan sebab Sean kata daripada Sarawak, saya ada personal interest lah dengan Sarawak sebab saya adalah guru di Sarawak dulu, masa berkhidmat sebagai guru di Sarawak, dan banyak pengalaman-pengalaman yang saya kongsikan ini sebenarnya terkait dengan pengalaman saya semasa menjadi seorang guru dahulu. Bagaimana dia membina perasaan saya, empati saya dan juga keinginan saya untuk terlibat dalam bidang pendidikan. Baik, soalan Sean adalah soalan yang paling penting ya, pada saya. Soalan yang teras utama kepada usaha kita untuk membangunkan sistem pendidikan negara kita, maka kita wujudkan apa yang disebut sebagai falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan ini dijana pada tahun 1988, dilancarkan pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1996 kita telah membuat sedikit perubahan dengan meletakkan falsafah pendidikan negara kepada pendidikan kebangsaan. Jadi falsafah pendidikan kebangsaan itu dimulakan pada tahun 1996, dimasukkan di dalam Akta Pendidikan 1996. Jadi itu prinsip awalnya. Dan soalan Sean tadi menarik sebab Sean kata adakah ia ketinggalan ataupun ia sudah tidak relevan kan kepada pembentukan ataupun perkembangan sistem pendidikan kebangsaan pada hari ini. Jawapan saya adalah falsafah itu sentiasa dikaji dan selalu diteliti. Saya menjadi salah seorang yang selalu melihat sama adakah kita sudah lari ataupun kita sudah meninggalkan falsafah itu. Tetapi apa yang boleh saya katakan, falsafah itu masih relevan kepada kita. Ia masih lagi boleh menjadikan kita sebagai panduan untuk kita memahami tentang mengapa kita melaksanakan sistem pendidikan di negara kita. Kalau boleh saya ambil secara ringkas, falsafah itu ada dua bahagian utama. Yang pertama bahagian individu, pembangunan insan yang seimbang dan sebagainya itu, dan bahagian kedua bagaimana insan yang seimbang itu telah kita berjaya kembangkan dan dia menyumbang kepada negara dan masyarakat, diri sendiri dan keluarga. Jadi ada dua bahagian utama kepada falsafah itu. Pertama, perkembangan individu insan yang kita nak bangunkan melalui pendidikan. Yang kedua, tidak lengkap falsafah itu kalau dia setakat membangunkan diri dia sendiri, dia berjaya, dia dah dapat duit banyak, dia kerja besar tapi dia tidak menyumbang kepada masyarakat, negara, keluarga dan komuniti dia. Jadi sentiasa kita harus memahami falsafah itu bukan hanya terhenti setakat dia habis sekolah, tetapi falsafah itu sebenarnya satu kesinambungan. Apabila dia belajar, dia keluar bekerja, dia kembali memahami falsafah, ilmu-ilmu yang dia belajar di sekolah dulu,
di universiti dulu dan sekarang dia kena menyumbang kepada negara dia balik. Jadi keseimbangan itu bukan hanya dari segi individu itu kena seimbang, jasmani, emosi, rohani itu kan. Tetapi keseimbangan dia adalah apa yang dia dapat selepas dia berjaya dalam pendidikan dia, dia kena menyumbang kembali kepada masyarakat dia. Jadi pada saya falsafah pendidikan kebangsaan ini sangat relevan. Setiap guru, setiap ibu bapa, malah setiap pemimpin pendidikan mesti menghayati falsafah ini. Kerana tanpa falsafah ini kita seolah-olahnya berjalan tidak ada kompas ataupun tidak ada peta. Jadi kita merayau je. Bila ada negara lain buat sesuatu yang kita rasa baik, kita ikut. Ada pula negara lain buat sesuatu yang baik, kita ikut. Tanpa kita sendiri mempunyai panduan yang jelas tentang apakah yang kita nak sediakan kepada anak-anak kita. Jadi falsafah inilah yang membantu kita untuk kita memberi kepercayaan bahawa tujuan pendidikan di Malaysia ni adalah untuk membangunkan individu secara berterusan. Ni kalau saya nak detailkan ni, Syah boleh buat satu kuliah ni. Kan? Bila kita sebut, contoh saya nak ambil sikit je lah. Sebab kita tak cukup banyak masa ni. Contohnya, dalam falsafah disebut membangunkan insan secara berterusan, individu secara berterusan. Apa maksud berterusan? Maksudnya dalam sistem pendidikan kita daripada prasekolah sampailah tingkatan 5 misalnya, kita tidak boleh menggagalkan pelajar. Tidak ada istilah gagal dalam sistem pendidikan sebab falsafah mengatakan mesti mendidik anak-anak kita secara berterusan. Jadi kalau kita dah menggagalkan dia, kita dah kata dia bodoh, kita kata dia tak pandai, kita kata dia lemah, sebenarnya kita menggagalkan dia. Kita tidak berpandukan kepada falsafah lagi. Sebab falsafah kata mestilah kita memberi pendidikan itu secara berterusan. Perlahan-lahan kita bantu dia sampailah dia tamat sekolahan dan dia berjaya dalam pelajaran dia. Itu maksud pendidikan itu. Kemudian berterusan itu pula mesti seimbang. Tak bolehlah kita fikir akademik saja berterusan kan. Latih to be kan sampailah dia grad kan. Tak. Pendidikan kata berterusan tetapi mesti seimbang. Mesti ada akademik, mesti ada agamanya, moralnya, mesti ada dari segi rohaninya, mesti ada dari segi jasmaninya, mesti sihat tubuh badan dan sebagainya. Jadi berterusan, seimbang itu mesti ada dalam falsafah kita. Itu Sean, saya bagi cara ringkas dulu. Pada saya relevan, sangat penting untuk kita hayati. Malah saya pun masuk di universiti, bila saya mengajar murid-murid saya, kuliah pertama saya akan sebut tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Ya. Dr. tadi satu perkataan yang sangat menjadi fokus iaitu keseimbangan. Akan tetapi dalam keadaan di dalam kelas, situasi sebenar macam tak seimbang, Doktor. Di mana saya sebagai seorang cikgu, saya rasa mindset masyarakat kita, mindset KPM kita masih mendidik beratkan kepada akademik. Dan memang sememangnya lari. Apa pendapat Doktor tentang ini? Betul, saya setuju. Saya setuju sebab apabila kita dah ada falsafah tu, sepatutnya kepimpinan pendidikan kita daripada peringkat atas sampailah ke JPN, ke PPD, kepada sekolah, mesti berteraskan dan memegang kuat falsafah pendidikan itu. Jadi apabila ada perkara-perkara yang nampaknya seperti menyimpang daripada usaha kita untuk memegang falsafah itu, maka kita patut ramai-ramai bersuara. Kita tak boleh diam. Jadi daripada falsafah itu dimulakan tahun 89. Maksud dia lebih kurang 30 tahun lalu. Kalau tidak ada orang yang menegur, tidak ada orang yang memberikan pandangan berbeza dan hanya mengikut saja, maka akhirnya sistem pendidikan kita akan hanyutlah. Ini yang berlaku pada masa sebelum ini. Hanyut hanya dengan akademik. Dan apabila kita nak membawa balik sistem pendidikan itu kepada falsafah yang betul, ramailah yang akan menolak. Sebab tu kalau Sean tengok, mengapa ramai yang menolak UPSR, yang mahu UPSR dikembalikan. Kan? Saya tidak sokonglah UPSR itu dikembalikan. Pada saya, ia tidak memberi kita ruang bagaimana falsafah itu diterjemahkan. Sebab UPSR itu, cara kita meraihkan UPSR itu seolahnya ada pelajar gagal, ada pelajar cemerlang, tu pada saya tak betul. Sebab anak tu masih terlalu kecil lagi, umur 12 tahun lagi kita dah penalti dia.
Cuma letak diri kita kan Sean, umur 12 tahun orang kata awak bodoh. Sampai umur dia dah dewasa, dia akan anggap diri dia bodoh lah. Kan? Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak setiap anak-anak kita adalah anak-anak yang hebat, bergantung kepada keupayaan masing-masing. Ada anak yang hebat akademik, matematik dia bagus. Tapi ada juga anak yang hebat dia dalam bidang-bidang lain, sukan, co-curriculum kan. Jadi mengapa kita nak kata akademik saja yang penting? Sukan pun penting. Co-curriculum pun penting. Seni muzik pun penting dalam kehidupan kita. Reka cipta, inovasi, mekanikal kan pun penting. Jadi kita tidak boleh mengatakan hanya orang akademik saja yang boleh berjaya. Orang lain berakademik tidak boleh berjaya. Ini adalah satu prinsip pendidikan yang salah. Sebab kejadian kita sendiri pun tidak sama. Saya tak sama dengan Sean. Sean mungkin minat benda yang tak sama dengan saya. Tetapi bukan maksud dia, kalau saya minat benda tu, saya cemerlang, Sean tidak cemerlang. Sean cemerlang dalam bidang Sean sendiri. Sebab itu menghargai bakat, potensi anak-anak kita ni, ibu bapa, guru-guru kena faham bahawa tidak ada anak yang sama. And it doesn't matter. It's okay kalau tak sama. Kalau anak saya tak pandai matematik, it's okay. Selepas dia usaha, dia buat basic semua, tapi dia lebih pandai bahasa. It's okay. Saya meraihkan kepandaian bahasa dia. Jadi kita kena terbuka. Dalam pendidikan kita kena terbuka. Jangan kita marah anak kita, jangan kita rasa anak kita tak pandai semata-mata kerana akademik dia lemah. No. Ramai saya dah jumpa rakan-rakan saya, profesor pun ada, masa sekolah dulu fail matematik, fail subjek, sains. Tetapi hari ini mereka sudah menjadi profesor. Kerana apa? Kerana ada banyak sebab. Kadang-kadang bila masuk sekolah menengah, barulah dia timbul kesedaran, gaya pengajaran guru di sekolah menengah yang sesuai dengan gaya dia kan. Jadi dia akan berubah. Jadi jangan kita awal-awal lagi dah penalty anak-anak kita seolah anak-anak kita ni lemah, anak kita tak pandai, anak kita bodoh. Itu kesilapan kita yang paling besar lah. Apabila kita di sekolah rendah lagi sudah menghukum anak-anak kita. Awak pandai duduk kelas A, awak lemah duduk kelas D. Bukan salah budak tu ataupun anak tu, tapi kita sendiri yang salah cara fikir kita kan. Jadi kita kena betulkan keadaan tu. Tak boleh kita biarkan anak kita menjadi mangsa kepada keadaan-keadaan ini. Itu yang saya harapkan. Jadi pada saya kita kena berubahlah. Kita kena berubah. Cikgu kena berubah. Saya pun kena berubah. Kalau tidak nanti kita masih menggunakan pemikiran-pemikiran lama yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diperlukan pada hari ini. Tentang pemikiran cikgu kan, apa pendapat Dr. Anwar? Saya percaya Dr. Anwar pun pernah dengar cikgu-cikgu muda memang setuju sangat dengan semua perkembangan baru itu, tetapi guru senior berlainan. Jadi siapa yang perlu tukar dan apa yang perlu ditukar mindsetnya agar semua akan berjaya. Betul Sean. Sean bagi soalan yang betul sebab kawan-kawan saya yang sebaya ni yang dah berumur ni, yang dah jadi cikgu 25 tahun dan lebih, dia orang pun dah kata sekarang ni nak kena buat sistem email lah kan, sistem apa macam-macam kan. Dia orang dah give up, dia orang tak nak. Betul, saya tak kata salah. Memang guru-guru senior bukan hanya di negara kita. Kalau kita baca kajian-kajian pendidikan di negara-negara maju pun menunjukkan bahawa guru yang paling sukar untuk berubah kepada benda perkara-perkara baru adalah guru-guru senior. Sebab dia rasa dia dah nak pencen, dia dah ada banyak pengalaman, dia dah rasa macam perubahan-perubahan yang berlaku pada dia tu tidak begitu memberi kesan kepada keperluan dia lah. Jadi dia lebih suka cara mengajar yang lama kan, cikgu lama guna chalk and talk. Dia kaedah-kaedah lama pada dia yang dia dah 20 tahun nak amalkan, dia rasa itulah yang paling baik. Sebab tu guru-guru lama ni kita tak boleh paksa dia. Pada saya, pandangan saya, kita tak boleh paksa dia. Sebab mereka mempunyai pengalaman-pengalaman yang tidak ada pada guru-guru baru. Jadi jangan kita kata apa yang mereka ada tu tak baik. Sebab 30 tahun mengajar, 25 tahun mengajar, mereka telah mempunyai kumpulan pengalaman, sekumpulan pengalaman yang cukup besar. Jadi jangan kita terus kata cikgu lama, cikgu tak pandai digital, cikgu ni tak bagus, tak. Pada saya kita kena faham keadaan mereka yang telah lama dalam kerangka lama,
tetapi kita juga boleh memulakan kemudahan-kemudahan di sekolah. Kalau dalam pengajaran misalnya kan kita ada mentoring. Mentoring ni maksudnya cikgu baru masuk, cikgu yang sini akan jadi mentor. Saya pun dulu bila saya masuk ke sekolah, saya ada mentor saya. Nama dia Cikgu Muhammad, dia mentor saya. Kalau dia nak bantu saya, dia nak bagi pandangan, dia nak advice saya terimalah. Tetapi pada masa yang sama juga, apabila masuk dengan perubahan-perubahan baru, sekolah juga kita kena ada sistem mentoring, partnerkan cikgu baru dengan cikgu yang lama tadi. Jadi cikgu baru ni boleh bantu cikgu lama kan. Macam mana nak buat slide, macam mana nak buat Kahoot, macam mana nak buat benda ni. Saya rasa dia akan berlaku dengan lebih mesra sebab mereka ada chemistry. Mentoring ni. Ya, kalau kita buat taklimat bengkel ni, biasanya saya tengok cikgu-cikgu lama ni kata tak apalah, bagilah cikgu baru buat kan. Cikgu lama ni tak nak. Tapi pada saya cara yang terbaik adalah mentorkan cikgu lama dengan cikgu yang baru, dan cikgu baru ni akan bantu cikgu lama untuk meningkatkan kemahiran digital mereka dan sebagainya. Tapi cikgu lama juga boleh bantu cikgu baru dari segi pengalaman dia, petua dia kan, bagaimana untuk menguruskan murid-murid yang nakal, yang tidak berdisiplin, murid-murid yang bermasalah. Cikgu lama ni dah banyak kali mengalami proses-proses tu. Jadi nasihat mereka, pandangan mereka itu sangat relevan, sangat baik. Jadi pada saya hubungan itu kita kena bangunkan, hubungan cikgu baru dengan cikgu lama. Jangan kita anggap cikgu baru, cikgu lama. Pada saya ni kepengetuaan sekolah kena ambil peranan ni. Penolong kanan sekolah kena ambil peranan ni kan. Jadi kalau dia pun pisah-pisahkan kawan cikgu lama duduk sebelah, cikgu baru duduk sebelah, rosaklah sekolah tu kan. Sedang kalau mereka dua bergabung, dia akan jadi lebih baik. Betul. So terima kasih Dr. Anwar. Kita sudah berfokuskan kepada falsafah. Sekarang kita beri ke main discussion kita, iaitu belanjawan 2024 untuk KPM. Difahamkan untuk KPM kita, bajet pendidikan telah sebanyak 58.7 bilion telah diperuntukkan kepada KPM untuk menjadikan penerima peruntukan terbesar untuk bajet 2024. So kita lihat kepada belanjawan yang pertama, 1.9 million naik taraf menyelenggara sekolah di seluruh negara. Untuk pengetahuan doktor, sekolah saya tidak akan memberikan nama. Sekolah saya di Sarawak pun belum habis lagi tandas dia disiapkan. Tapi dia macam sugarcoat untuk belanjawan ini. So apa pendapat doktor tentang isu pertama yang dibawakan untuk belanjawan, iaitu naik taraf? Adakah naik taraf ini hanya on paper saja? How should we go forward supaya dia lebih efektif? KPM lebih efektif. Thank you Sean. Okay, kita kena faham dua keadaan. Yang pertama adalah pembuat dasar polisi, itu kerajaan. Mereka telah membuat dasar, kabinet dan sebagainya telah buat dasar, dan mereka telah memberi peruntukan itu. Maksudnya kita harus memahami dari segi pembuat dasar dan juga pemerintah atau kerajaan, mereka telah memberi yang terbaik. Dan mereka bagi bajet yang terbesar, kemudian mereka telah menambahkan bajet untuk sekolah daif, penyelenggaraan telah ditambah kan. Tandas hampir 700 juta telah diberikan peruntukan yang begitu segera. Okey, dari segi kerajaan telah melakukan yang terbaik. Ini pandangan saya. Kerajaan telah melakukan yang terbaik. Peruntukan ditambah, bukan saja peruntukan dalam bajet, tetapi peruntukan tambahan. Maksudnya selepas bajet tu kalau tak cukup ditambah lagi. Maksudnya dekat situ kita dapat lihat bahawa komitmen kerajaan untuk menjadikan sistem pendidikan negara kita lebih baik itu dah ada. Yang menjadi isu adalah isu pelaksanaan kan. Kalau duit ada tapi orang yang nak melaksanakan itu tidak melakukan dengan bersungguh-sungguh untuk misalnya tandas lah. Tandas tak dibuat secara bersungguh-sungguh, maka tak siap. Duit telah dimasukkan, duit telah disalurkan kan. Sama ada cepat atau lambat itu proses lah, tapi peruntukan itu sudah dimaktubkan, telah diberikan. Kemudian adakah tandas itu disediakan dengan keadaan yang baik? Itu isu pelaksanaan lah. Kan? Kadang-kadang misalnya tandas itu dibuat
tandas je. Tapi murid yang menggunakan tandas itu ramai. Tapi barang-barang yang digunakan di tandas itu barang yang jenis bukan heavy duty, yang di rumah punya, yang boleh pakai 5 orang 6 orang di rumah. Pipe, kepala pipe-nya, getahnya, pam, tarik pamnya kan. Kita guna yang material yang rumah punya, bukan heavy duty. Mungkin selepas beberapa bulan dia rosak. Jadi pelaksanaan itu yang mesti diberikan penekanan dalam melaksanakan. Adakah pelaksanaan itu berjalan dengan baik? Sebab tu macam Sean kata tadi, ada tandas yang belum disiapkan. Jadi ini bukan salah kerajaan yang memberi bentukan, ini adalah pelaksana. Jadi kita kena tengoklah siapa yang melaksanakan, ada kualiti atau tidak pelaksanaan itu dan sebagainya kan. Jadi ini peranan siapa, Sean? Peranan ni adalah peranan ibu apa? Cikgu memanglah tak boleh cakap kan? Betul tak? Takkan cikgu nak pergi komplain kan? Nanti susah lah kan. Tapi ini peranan ibu apa? Ibu apalah yang kena komplain, sebab yang menggunakan tandas itu adalah anak-anak dia. Yang pergi ke sekolah itu adalah anak-anak dia. Kalau ibu apa pun diam, apa lagi yang kita boleh katakan kan? Kalau anak sendiri pun dia tak nak ambil berat tentang keadaan tandas anak dia dan sebagainya, ni ibu apa? PIBG lah saya masukkan. Kalau ibu apa seorang-seorang pun tak jalan juga. Ibu apa? PIBG itu kena mengambil peranan dia. Kan? Janganlah datang hanya untuk mesyuarat. Bersuaralah. Kalau dia bersuara di sekolah, dia kata, oh sekolah tak boleh buat. Itu di luar bidang kuasa sekolah. Bawalah ke PPD di bahagian ataupun kalau tak kuat, pergilah ke JPN. Kan? Kalau tak kuat, tulis surat kepada KPM. Kan? Jadi pada saya peranan ibu bapa sangat penting. Jadi PIBG ni, kepimpinan PIBG ni kena lebih baiklah berbanding sebelum-sebelum ni. Saya kebetulan di masa belajar dulu di luar negara, Persatuan Ibu Bapa Mereka Association memang kuat, memang bagus. Dia orang tak ada jamuan-jamuan ni. Saya pun kalau PIBG kita kan banyak ada program jamuan. Dia orang tak ada. Dia orang memang ada setiap sebulan sekali mereka akan ada perjumpaan. Kadang-kadang makan teh kosong dengan roti kering je. Makan roti kering, teh kosong. Itu je dia punya pertemuan. Simple je. Tak ada. Tapi pertemuan tu dengan ibu bapa, dengan pengetua sekolah, berjumpa. Melihat apa keadaan anak-anak masing-masing. Dan apakah kemudahan-kemudahan yang tak cukup dan sebagainya. Dan saya pun tak nampak apa ibu bapa yang bagi duit kepada sekolah di sana. Tak ada ibu bapa yang bagi duit. Tak ada. Saya pun pelik juga di sini selalu kutip duit kan, kutip duit kan. Di sana tak. Itu semua ada di bawah bidang kuasa sekolah kan. Tapi sekolah dia orang taklah bermewah-mewah, ada majlis meraihkan, tak ada kompang-kompang semua, tak ada, tak jumpa. Kan? Jadi simple. Dia orang fokus on pembelajaran anak-anak mereka. Jadi sebab tu kalau kita pergi sekolah pun, mereka tak adalah buat program sampai separuh hari ke, setengah hari ke. Dia orang buat sekejap je, 1 jam, 2 jam, say thank you, dia orang dah habis. Kita kat sini kena ambil cuti. Kan? Kalau ibu bapa nak datang sekolah nak ambil cuti lagi. Jadi di event lah. Dia jadi program based. Itu menyebabkan dia menyukarkan ibu bapa untuk terlibat sama dengan sekolah. Kita kena permudahkan bagaimana ibu bapa boleh datang ke sekolah dalam keadaan yang paling simple, paling mudah dan tidak mengeluarkan belanja. Sebab yalah ibu bapa pun komplain juga Zon. Saya ni kalau pergi sekolah ni mesti sekolah minta derma ni. Saya tak nak pergi lagi lah. Kan dia jadi fobia lah. Minta derma dan sebagainya kan. Jadi kita kena ubah. Prinsip kita adalah kita tak nak bermewah-mewah. Kita nak strict to the point. Nak bagi pendidikan anak-anak kita meningkat. Itu saja. Jangan lagi kita buat aksesori semua ni. Saya pada saya tak perlulah aksesori ni. Zaman dulu lain lah. Zaman kita ke depan ni kita nak fokus kepada perkembangan anak-anak kita. Okay, thank you Doktor. So kita go to the second one. 20 buah sekolah baru akan dibina dengan kos keseluruhan projek berjumlah 2.5 bilion. Okey, untuk ini saya ada satu pertanyaan. Kita sudah kekurangan guru tapi sekolah dibina. Apa pendapat Doktor tentang ini? Adakah kita terlalu banyak projek untuk sekolah hingga cikgu kita sendiri pun tidak cukup? Ada imbalance dekat sana. Apa pendapat Doktor tentang ini? Betul. Baik. Isu kekurangan guru ni memang kritikal lah Sean. Saya rasa kita sedih juga lah tak cukup. Tapi untuk tahun 2023 kalau saya tengok data
kita dah ambil ramai, 2 kali pengambilan guru. Kita dah ambil mula tu dalam 13,000, kemudian kita ambil lagi berapa belas ribu guru. Maksud dia menteri yang ada sekarang ni, YB Fazlina, beliau memberi fokus kepada usaha untuk menambahkan bilangan guru. Kita ucap tahniah lah kepada KPM kan, kerana boleh menambahkan bilangan guru yang ramai dalam satu tahun. Dan kalau kita tengok laporan di Parlimen hari itu, KPM memaklumkan kita sebenarnya kekurangan 40,000 guru lagi Jadi maksud dia kalau kita dah ambil tahun 2023 ni mungkin beberapa belas ribu guru, kita harapkan pada tahun 2024, tahun 2025 kita akan tambah lagi bilangan guru, dan kita harapkan sebelum tahun 2027, sebelum kurikulum baru bermula, kita mempunyai bilangan guru yang memadai. Mungkin tak cukup sepenuhnya tapi memadai. Itu yang pertama. Jadi usaha menambah bilangan guru ni berjalan sebab dia melibatkan peruntukan yang besar. Kita kena tengok juga duit yang ada tu ada tak ada. Nanti kita lantik cikgu tapi gaji tak boleh masuk, susah juga kan, komplain pula kan. Jadi kena tengok kemampuan kerajaan dari segi pendapatan maksud dia mampu atau tak, kita tambah. Jadi untuk tahun 2003 kita ucap tahniah, memang berlaku pertambahan guru yang baik. Baik, isu sekolah ni pun sama. Kita berhadapan dengan banyak sekolah sekarang ni yang mengalami apa yang dipanggil sebagai sekolah yang sesak. Mengapa sekolah yang sesak berlaku? Sebab ada banyak kawasan penempatan ataupun perumahan baru, township baru wujud, tetapi sekolah tak ada. Jadi bila township baru wujud, keluarga datang mula duduk, mereka sudah ada anak, jadi mereka nak hantar anak mereka tu, mereka terpaksa hantar ke sekolah yang sedia ada. Kalau saya ni sekolah jauh lah, tapi sekolah sedia ada. Jadi sekolah-sekolah sedia ada tu menjadi sesak kerana tidak ada sekolah baru dibina seselari dengan pertumbuhan bandar-bandar baru. Sebab tu kalau kita lihat polisi ataupun dasar yang baik yang sepatutnya dilaksanakan adalah apabila sesuatu township baru wujud, pemaju township tu dia kena wujudkan sekolah. Kemudian dia bolehlah ambil rebate, dia tolak cukai ke, macam-macam lah kaedah yang kita boleh gunakan, di mana dia boleh tolak cukai, dia boleh buat rebate kos pembinaan sekolah tersebut. Jadi kalau township tu ambil masa 3 tahun, 4 tahun nak buat, jadi dia dah buat sekolah siap-siap. Jadi bila ramai orang mula duduk di kawasan tu, sekolah dah ada lah. Sekurang-kurangnya sekolah rendah. Sekolah menengah mungkin besar lagi kan, sekolah rendah dah ada. Dan satu lagi kita punya sebagai perbandingan lah, negara kita ni kita suka buat sekolah yang bilangan murid dia ramai-ramai, besar-besar. Tapi kalau kita pergi negara-negara maju misalnya, murid-murid mereka tak ramai. Satu sekolah tu 500, 400, 600 gitu je sekolah rendah dia primary. Sebab tu kalau kita tengok sekolah dia semua bersaiz kecil-kecil. Dia tak ada bangunan yang banyak yang sesuai untuk 300-400 orang pelajar. Kemudian dia berdekatan dengan rumah. Jadi kalau kita tengok, kalau saya dulu, anak saya tu saya akan bawa dia berjalan lebih kurang dalam 700 meter begitu dengan rumah saya dah sampai sekolah rendah. Jadi maksudnya kita kena ubah dah setting pembentukan sekolah. Kita tak boleh lagi buat sekolah yang besar-besar macam zaman 70-an 80-an. Kita kena mula melihat bahawa sekolah-sekolah dalam kawasan perumahan yang kecil-kecil itu lebih praktikal. Sebab ibu bapa boleh hantar anak ke sekolah dengan berjalan kaki, tak perlu ada kenderaan dan sebagainya di dalam satu kawasan perumahan yang sama. Jadi itu sebenarnya lebih baik untuk masa depan berbanding dengan cara kita ambil buat sekolah boleh isi 3,000 orang, 2,000 orang tu. Jadi sekolah tu jarak dia jauh, 5 km, 6 km. Jadi ibu bapa kena hantar anak mereka ke sekolah guna kenderaan dan sebagainya. Jadi setting ini kena kita lihat pada masa depan, Sean. Tak boleh lagi macam dulu. Dulu township tak banyak, perumahan baru tak banyak. Jadi memanglah kita kena buat satu sekolah saja. Tapi sekarang ni kalau kawasan saya ni Kajang ni, saya ingat ada 5-6 township yang besar-besar ni kan. Tapi sekolah ada 2-3 saja. Jadi semua orang bertumpu kan. Jadi jam semua kan. Jadi kita kena ada perancangan lah yang lebih baik pada masa depan. Tapi satu perkara, Sean, sebelum saya berhenti untuk soalan ni, kita ucap terima kasih kerana inilah kali pertama
ada 26 sekolah dibina dalam satu bajet 2.5 bilion. Nah, ini tak berlaku sebelum ni. 2 tahun lepas 7 buah sekolah saja. Tahun ni kita bina bukan 7 bukan 8, kita bina 26 buah sekali jalan ya. Ini satu bajet yang sangat besar lah. Bayangkan kalau kita berterusan untuk 3 tahun yang akan datang 26 kita sudah ada 60 ataupun 70 buah sekolah. Itu satu jumlah yang akan dapat banyak membantu sekolah-sekolah yang sesak sekarang. Kalau saya tengok, saya sempatlah ke beberapa sekolah, saya tak nak namakan sekolah tu, saya sempat ke beberapa sekolah. Ada sekolah tu Sean, murid-murid dia 60 orang satu kelas. Dan cikgu terpaksa pakai pembesar suara yang gantung dekat leher tu. Kan, pakai mic tu macam jual barang kan. Mengajar kan. Jadi saya rasa itu bukan kaedah pengajaran yang praktikal ataupun yang berkualiti. Itu cikgu pun cakap saja. Dia pun dah tak boleh buat aktiviti lagi sebab too many. Terlalu ramai murid dalam kelas tu, tak boleh buat aktiviti, tak boleh menggerakkan meja kursi lagi, tak boleh. Cikgu hanya cakap saja daripada awal sampai habis. Jadi pada saya itu, kita bercakap soal PAK 21 kan semua ya, pengajaran abad 21. Tapi kalau dalam kelas kita tu ramai murid, macam mana kita nak buat PAK 21? Bagaimana kita nak buat aktiviti yang dapat meningkatkan minat murid dan sebagainya? Tak boleh berlaku. Sebab bilangan murid terlalu ramai. Cikgu tak mampu nak aturkan murid-murid dalam kelas yang terlalu ramai murid. So kita kena bina lebih banyak sekolah, tapi pada saya sekolah itu bukan yang bersaiz besar. Dia ada sekolah-sekolah yang bersaiz kecil-kecil begitu. Untuk sekolah rendah lah maksud saya. Dr. Anwar, tadi kita cakap tentang kesesakan sekolah dengan guru baru. Tetapi untuk Sarawak macam sekolah saya sekarang, untuk pengetahuan Dr. Anwar, coming years akan ada 4 ke 5 cikgu yang akan bersarah. Dalam keadaan sekolah saya yang ada 300 murid, sebenarnya kalau 4 ke 5 orang cikgu akan bersarah sebenarnya sangat banyak, dan cikgu yang sedang dilatih masih belum keluar lagi. Ya, so apa pendapat doktor tentang ini? Walaupun kita ada macam satu benda positif dekat Semenanjung, iaitu macam di tempat doktor, tapi dekat Sarawak situasi aging population untuk guru bersarah agak banyak. Dan macam mana rasanya kita perlu balance agar kalau kita buka sekolah baru, kita pun tidak akan overcrowded dan masih mencapai misi KPM dalam bajet 2024. Yes. Isu kekurangan guru ni, kita ada dua kan, Sean tahu, kita ada dua keadaan guru yang bersara wajib. Guru bersara wajib ni patutnya tidak timbul masalah sebab kita dah tahu dah 5-6 tahun sebelum tu kita dah tahu cikgu ni akan bersara wajib. Once dia sampai umur 60 dia akan bersara wajib lah. Ataupun bersara awal tetapi yang dia dah announce dia bersara 58 dan sebagainya. So maksud dia KPM sudah ada data itu. Maksud dia mereka dah tahu tahun 2024 ni berapa orang cikgu akan bersara wajib. Dia orang dah tahu. Dan dia orang pun dah buat peluncuran dah berapa bilangan guru yang akan dilantik, guru baru akan dilantik untuk menggantikan guru yang bersara wajib. It's very clear lah, benda tu tak jelas. Yang menjadi isunya apabila ada guru bersara awal atas faktor-faktor yang segera lah. Misalnya tiba-tiba kecemasan, sakit, kesihatan dia tak berapa cantik, ataupun guru yang tiba-tiba kemalangan, ataupun guru yang sebelum ni okey, tiba-tiba dia repress, dia tertekan, dia rasa dia tak nak jadi guru lagi, dia berhenti, ataupun ada guru-guru yang mungkin dia jadi guru dia tak happy, dia nak buat bisnes kan. Jadi ada guru-guru yang bersara awal yang menyebabkan KPM tak sempat untuk membuat unjuran dia sebab dia mungkin berlaku dalam tempoh setahun setengah gitu. Jadi unjuran tu tak sempat dilakukan. Okey, untuk yang kedua ni kita kena pastilah mengapa guru itu telah mengambil tindakan untuk bersara awal. Kan mesti ada sebab dia kan. Jadi tugas KPM adalah untuk mengenal pasti apa faktor-faktornya. Saya yakin KPM sudah pun menjalankan kajian mereka berkaitan dengan faktor-faktor guru bersara awal. Mereka telah buat kajian itu pada tahun 2023 ini yang awal tahun lalu. Dan
mereka juga telah mengenal pasti kenapa guru nak bersarawal. Jadi ada guru yang bersarawal tak ada pilihan lagi. Macam guru sakit, kesihatan guru, dia berhadapan dengan penyakit yang tak boleh menyebabkan dia tak boleh mengajar dengan baik dan sebagainya. Itu tidak ada pilihan lah, kita kena bersedia lah. Tetapi ada guru-guru yang bersarawal disebabkan dia kecewa, dia rasa macam tidak adil, ataupun dia dilayan, dia rasa sedih dengan ketua jabatan dia. Ini faktor-faktor yang kita boleh kawal. Jadi pada saya, guru bersarawal ni kita kena pasti apa faktor-faktor dia dan cuba untuk melakukan tindakan-tindakan untuk meminimalkan guru yang bersarawal. Kita kena buat yang tu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia dapat, contohlah, dia dapat guru besar ataupun ketua jabatan yang tidak menyokong dia, jadi dia tak happy. Bila dia tak happy, dia nak bersarawal. Sepatutnya kita boleh bincanglah mengapa dia nak bersarawal. Dia kata dia tak suka dengan ketua jabatan dia. Kita tak tahulah faktor-faktor peribadi. Jadi mungkin kalau dipindahkan dia ke sekolah lain, dia okey. Kan dia tak akan bersara misalnya kan. Jadi proses kaunseling, proses perundingan ini dapat dilaksanakan dan dapat meminimalkan bilangan guru yang bersarawal. Jadi saya rasa peranan itu mesti dilakukanlah di peringkat sekolah untuk mengelakkan bilangan guru-guru yang bersarawal ni bertambah. Itu yang kita, kalau boleh kita cuba elakkanlah. Ya. Okay, thank you Dr. Anwar. Okay, so sekarang saya akan skip beberapa isi bajet. Kita akan terus ke satu isu yang saya rasa masih bercakap sekarang, masih menjadi isu. Dr. Oti post dalam page dia STEM, penubuhan jawatan kuasa STEM pentas kementerian untuk menetapkan sasaran serta langkah bagi meningkatkan penyertaan bidang STEM. Kerana bagi saya sebagai seorang Asian, saya rasa banyak mindset kita masih cakap doktor adalah doktor, lawyer semua adalah bidang yang kita perlu pilih dan bukan bidang Tibet. Dan macam mana pendapat doktor tentang penubuhan ini, dan pada pendapat doktor, adakah dia akan berjaya atau akhirnya hanya on paper saja untuk masa akan datang? Baik, tentang STEM ni menarik lah sebab kita tiba-tiba tersedarlah bila kita tengok banyak isu-isu yang timbul kerana STEM ni, kita berasa tak happy lah. Baik, kalau kita buat, saya nak pergi awal dulu, saya nak buat perbandingan dulu dengan negara-negara yang kita tahu pelaksanaan STEM dia. Kita lihat apa yang anak-anak mereka belajar di sekolah taklah rasa sukar, taklah sesukar macam kita. Dia enjoy je kan. Dia seronok je pergi sekolah, saya cakap tentang sekolah rendah dia enjoy je, dia seronok je pasal matematik, pasal STEM. Saya tak nampak mereka stres balik dengan kerja rumah, latihan kan. Kalau tak boleh buat darab kena rotan lah, tak ada. So from time to time actually anak ni akan membesar. Dan yang penting pada apa yang mereka buat, mereka memberi secara konsisten, sedikit demi sedikit. Yang penting mereka menjaga supaya minat dan motivasi anak-anak untuk belajar sains jangan berhenti, jangan menurun. So dia fokus not on pencapaian cemerlang pada STEM. Mesti matematik A, mesti sains A. No. Pada mereka adalah dia orang kena pastikan supaya motivasi, minat dan kepercayaan, self-belief anak-anak pada subjek STEM ini maintain, kekal dan semakin nak belajar. Maksudnya kalau dia masuk sekolah rendah, dia rasa nak tahu lagi, naik tahun 2 dia nak tahu lagi. This is science is all about. Dia nak supaya subjek seronok, itu yang menjadi priority. It's not exam itu. Tapi kita bila masuk darjah 1, Sean pun tahu, masuk darjah 1 terus semua kena hafal sifir kan. Kalau kena wajib hafal sifir dari darjah 1 ni, kalau tak dapat kena pukul, kena denda dan sebagainya. Jadi anak-anak jadi takut. Anak-anak rasa macam matematik is something yang bencana lah. I mean is a orang tak seronok lah. Jadi soalan saya, mengapa kita nak paksa dia tahun 1 hafal sifir? Slowly you develop lah. Kita develop. Yang penting adalah dia terus belajar, dia terus konsisten. Adalah pandangan cikgu kata kita nak anak kita mahir sifir darjah 1 ni sebab
nanti dia nak buat matematik banyak ni. Darjah 2, tahun 2, tahun 3 banyak matematik. Kalau dia tak hafal sifir, nanti dia tak boleh buat latihan. Soalan saya adalah mengapa kita bagi dia banyak hafal tu semua? Apa masalahnya kalau kita kurangkan tapi kita bagi dia solid kefahaman aktiviti yang dia buat dalam kelas tu solid, dia tahu sikit tetapi dia faham dengan dia tahu banyak tapi dia tak faham, which one better? Right? So maksudnya pada saya biarlah kita tahu sikit demi sedikit, but dia faham konsep, dia faham proses itu, dia enjoy the learning itu, dan akhirnya dia rasa minat lagi nak belajar. So dia ada 6 tahun di sekolah rendah untuk explore everything tentang sains and matematik. Why kita nak rush, kita nak paksa dia untuk dia tahu semua masa tahun 1, tahun 2. So itu pada saya yang saya tak faham lah. Tapi kita mesti memastikan anak-anak ni menguasai 3M. Dia bukan matematik yang susah tu yang dianggap sebagai susah. Menguasai asas 3M ni perlu. Membaca, menulis, mengira, basic. Jadi dengan basic itu dia akan membawalah dia kepada pembelajaran yang lebih menyeronokkan dia sebab dia faham. Tapi kalau kita paksa dia matematik, hafal dan sebagainya, tapi dia punya kemahiran membaca, menulis, mengira dia lemah. Okey, lemah. Dia tak faham apa dia tulis tu, apa dia kira tu. At the end of the day, dia akan buat rejection. Dia akan buat penolakan untuk pembelajaran. Dia akan duduk dalam kelas. Ini ada kajian it's a rejection. Dia duduk dalam kelas, dia dengar cikgu cakap tapi dia tak masuk. Dia don't care. Dia tak kisah. Cikgu nak ajar, cikgu ajar, tak kisah. Rejection ini yang berbahaya. Sebab rejection ni akan menyebabkan motivasi dia menurun, dia hilang minat untuk belajar, dia anggap cikgu tak suka dia anggap subjek tu susah. Semua the negative belief tu akan datang pada dia. Bermula dengan rejection. Mengapa dia reject? Sebab cara kita menguruskan subjek sains dan matematik di peringkat sekolah rendah. Kemudian ada orang compare pula kan, tu sekolah jenis kebangsaan boleh paksa kan? Saya pun mengajar di sekolah jenis kebangsaan. I know that my colleague, cikgu-cikgu memang very strong. Paksa. But adakah itu yang kita nak anak-anak kita lakukan? Okey, boleh, tak ada masalah. Saya pun mahu anak saya mahir matematik, mahir sains dan sebagainya. Tetapi kita kena faham bahawa tidak semua anak-anak mempunyai tahap keupayaan sama. Saya mengajar dulu di sekolah jenis kebangsaan Cina pun, saya tahu bahawa kalau mengajar matematik tu, bukan semua anak-anak tu mahir dalam matematik. Ada juga anak-anak yang tak mahir dan ambil masa yang lebih lama untuk menguasai matematik. Begitu juga dengan bahasa dan sebagainya. Sebab tu pada saya sekolah rendah adalah waktu untuk kita bagi peluang untuk anak kita berkembang. Jangan sekali-kali kita menafikan, mematikan semangat dia, motivasi dia. Itu pada saya yang paling besar, paling utama. Saya tak kisah kalau anak tu tidak mahir, tidak faham, tapi kita slowly kita slowly memberi keyakinan pada dia, bantu dia, didik dia. Benda ni susah Sean, sebab kalau kelas back again, kalau kelas kita tu ada 50 orang belajar, susah nak buat. Kalau kelas tu kecil ada 25 murid, bolehlah kita buat. Sebab tu pada saya antara cabaran paling besar pada sistem pendidikan kita ni, walaupun ada kajian menunjukkan kelas besar tidak ada masalah, tapi dia orang tak baca betul-betul lah. Ini ada orang menulis lah, saya tengok kan, dia kata sebenarnya kelas yang ramai murid ni tidaklah menjadi masalah untuk anak-anak belajar dengan berkesan. Saya nak betulkanlah statement yang mereka buat tu. Sebenarnya kalau di sekolah menengah dan universiti tidak ada masalah. Di sekolah menengah dan universiti, kalau kelas besar, saya di universiti sekarang mengajar, kelas saya 200 orang pelajar. Tak ada masalah. Okay? Yang kita bercakap yang perlu kelas kecil ini adalah pelajar di sekolah rendah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Dia tak boleh ramai murid sebab cikgu kena beri perhatian secara individu kepada murid-murid itu kerana ia melibatkan kemahiran membaca, menulis, mengira. So, individualism ataupun pembelajaran secara individu itu sangat dipentingkan di peringkat sekolah rendah. Di sekolah menengah, yes, kita boleh ada murid 30 orang, 35 orang, tak ada masalah. Ramai pun, banyak pun sekolah negara-negara maju pun
murid di sekolah menengah dia ramai, tidak ada masalah. Jadi janganlah saya bacalah ada satu kajian tu dikatakan tidak ada masalah. Kalau kelas tu murid banyak pun tidak ada masalah. Saya tak setujulah sebab mereka tak memberi pandangan ataupun penjelasan yang sebenar. Kita mesti ikut sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Kalau universiti tu biasalah kan, kita di universiti di masa belajar dulu kan, dalam kelas kita ada ramai, tak ada masalah pun, kita boleh faham sebab tahap kognitif kita sudah berkembang di universiti, di sekolah menengah dan kita boleh mengaturkan pemikiran kita untuk memahami apa yang diajarkan oleh cikgu ataupun pensyarah. Tapi pelajar sekolah rendah dia tak boleh. Kognitif development dia masih belum sempurna, jadi dia memerlukan guru untuk datang dengan dia, duduk dengan dia, bercerita dengan dia, menerangkan apa yang diajar dan sebagainya. So kita kena faham the senario itu untuk mengatakan mengapa kelas yang tidak ramai murid itu penting untuk pelajar di sekolah rendah. Okey, tadi Doktor kamu ada cakap tentang keyakinan kognitif belum sempurna. Tapi ada satu yang jadi musuh, saya rasa jadi bahannya pun menarik pelajar kita daripada berjaya dalam STEM ini, iaitu DLP. Saya pun, pasal Doktor pun baru post tentang DLP dekat Okay, Thank you. Apa pendapat Doktor tentang itu? Kerana saya setuju dengan apa yang Doktor cakapkan di page itu. Okey, bila saya menulis tu Sean, saya tak kata saya anti bahasa Inggeris sebab saya ini antara orang yang I'm very strong nak anak saya menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Dan alhamdulillah anak-anak saya semua memang bertutur dalam bahasa Inggeris lah. Sekarang ni diorang pun dah kerja, mereka dah kerja dengan international company dan semua. Saya tak ada lagi anak kecil, semua anak saya sudah kerja. So bahasa Inggeris penting. Dari segi ibu bapa, semua ibu bapa mahu anak menguasai bahasa Inggeris. So saya tak salahkan ibu bapa yang nak anak dia masuk dalam kelas DLP, because itu sahaja option yang ada sekarang ni untuk memastikan anak dia menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Right? There's no option. Kalau you nak anak you bagus bahasa Inggeris, you kena hantar DLP. Tetapi STEM kan berkaitan dengan bahasa kan, Doktor? Ya. STEM adalah sains dan teknologi dan I mean untuk menguasai bahasa Inggeris, so ramai parents nak anak dia masuk dalam DLP class. Okay? Okay. So parents tak salah. Parents memang nak yang the best. So kalau I jadi parents pun, I akan hantar anak I masuk juga. Because itu option yang I ada. Tetapi dalam kita berbincang ni, kita bincang peringkat dasar. Polisi. Bila kita buat polisi, kita tidak boleh membeza-bezakan murid. So polisi yang lemah ataupun yang buruk adalah kita membina satu polisi yang membeza-bezakan murid. You pandai, you pergi sini. You lemah, you pergi sini. Itu tak boleh. Sebab pendidikan tidak membenar. Ini dari segi prinsipal pendidikan, ia tidak membenarkan you membeza-bezakan murid. Akses pendidikan mesti sama pada semua murid. Setuju. Sebab tu kita menentang polisi ataupun dasar pendidikan yang dibawa oleh penjajah dulu, kolonial. Why kita menentang? Sebab penjajah bawa orang yang kaya, orang ni letak satu sekolah, nama dia sekolah Inggeris. Orang yang kampung, orang miskin letak satu sekolah kampung, sekolah Melayu ataupun di Sabah Sarawak, dia bagi sekolah macam-macam. Dia tak masuk ke sekolah pun, tak diterima masuk ke sekolah. Why dia buat polisi itu? Sebab dia cuba untuk membeza-bezakan orang kaya, orang ni di tempat lain. Orang kampung di sekolah lain. Jadi itu ada polisi yang salah, tak boleh. Itu Inggeris, itu penjajah. Okeylah, itu urusan dia lah sebagai penjajah. Tetapi kita dah merdeka. Kita sudah mahu rakyat kita menjadi rakyat yang terbaik. Mengapa kita beza-bezakan rakyat itu mengikut bahasa dan sebagainya? It's not right. Kemudian mungkin orang tanya pasal sekolah vertikal. Cerita sekolah vertikal ni kita boleh buat waktu lain. Sean, isu sekolah vertikal kita buat isu lain. Saya tak nak masuk yang tu, nanti panjang cerita dia. Because I'm doing my PhD on sekolah vertikal. Okay, saya punya PhD in sekolah vertikal. So I'm for sekolah vertikal. So ramai orang kata, saya setuju dengan sekolah vertikal. Sebelum mahkamah jatuhkan verdik ataupun mahkamah mengatakan sekolah vertikal ni mengikut perlembagaan, 2-3 years before I dah buat punya report yang mengatakan sekolah vertikal ini memang tidak ada
menyalahi apa-apa undang-undang atau perlembagaan. Itu nanti kita boleh share lah pasal isu sekolah. But sekolah vernacular dan tak jadi isu dah sekarang ni, dah settle lah. Bukan mahkamah dah jatuhkan dia punya keputusan. But back again, DLP pada saya dasar dari segi dasar, bila you jadi pembuat dasar, you ingin melihat masyarakat itu hidup dalam keadaan yang terbaik. I mean, they share everything. You tak pisahkan dia ikut bahasa. Okay? Tetapi ikut kecenderungan boleh. Jadi jangan salah faham lah. Kalau you nak buat sekolah sukan, you nak buat sekolah seni, I support, teruskan. Kalau kita buat sekolah ikut kecenderungan, minat, potensi murid, proceed, teruskan. Jangan kita buat sekolah sebab dia miskin, dia kaya, pisahkan. Kan ada sekolah kaya, ini sekolah miskin, ini sekolah bahasa Inggeris, ini sekolah bahasa Melayu. Tak boleh. Itu itu melanggar prinsip pendidikan. Tapi kalau kecenderungan, yes, because kita nak bagi the best pada murid. Kalau kita buat sekolah sukan misalnya, kalau sekolah biasa tak boleh provide fasiliti yang terbaik untuk atlet ataupun murid-murid yang minat sukan. So, kita perlukan satu sekolah sukan. So, di sekolah sukan tu ada stadium, ada peralatan sukan, ada guru atau coach yang terbaik untuk develop dia punya potensi. That's why potensi kecenderungan minat kita boleh buat sekolah yang berasingan. Tak ada masalah. Dalam sekolah tu ada pelajar miskin, pelajar kaya, pelajar Melayu, Cina, India. Ikut kecenderungan sahaja. Dia tak membezakan dari segi identiti. Tapi dari segi lain tak boleh. Identiti ni saya tak setuju untuk dipisah. Ada kata, oh kaya letak satu sekolah, miskin satu sekolah kan. Tak boleh. Itu tak sesuai untuk pendidikan. Sama juga bahasa. Tak boleh pisahkan. DLP pisahkan. Tak boleh. Bila kita buat dasar yang memecahkan dua kumpulan pelajar. Satu aliran kebangsaan, satu aliran bahasa Inggeris. So akhirnya kita membangunkan dua kumpulan manusia lah kan. Dia balik kepada zaman penjajah dululah John. Ini satu daripada aliran sekolah Inggeris, ada satu lagi aliran sekolah Melayu kan. Dia ada dua aliran. Dua ni tak ngam, tak boleh ngam dan sebagainya. That's a problem. So DLP pada saya, as a parents, I understand, saya faham dia nak bagi yang terbaik untuk anak dia orang. Bahasa Inggeris penting dan dia tahu dengan masuk DLP anak dia boleh menguasai bahasa Inggeris. Proceed. But as penggubal pendidikan negara ataupun orang yang bertanggungjawab untuk menjadikan negara kita bersatu, sama-sama, polisi itu adalah polisi yang tidak baik. Sebab tu saya mencadangkan supaya kita perkemaskan dan tingkatkan keberkesanan pengajaran bahasa Inggeris. Tak perlu DLP, tapi kelas bahasa Inggeris tu kita baguskan lah. Kita tingkatkan kan. Kalau cikgu bahasa Inggeris kata kita perlu masa, kita punya masa tak cukup, 100 berapa puluh minit seminggu tak cukup, dan kita tambah masa. It's okay for me. Tambah masa bahasa Inggeris supaya anak-anak kita dapat belajar dia. Kalau kita tak cukup cikgu bahasa Inggeris, tambah guru bahasa Inggeris. Kalau kita rasa bahasa Inggeris ni cara pembelajaran yang berkesan adalah untuk bertutur dengan native speaker, penutur asli. Kita adakan program, bawa masuk cikgu-cikgu kontrak daripada Europe, daripada Australia kan, bawa masuk kontrak pada mereka untuk anak-anak kita bertutur dengan penutur asli bahasa Inggeris. Ramai orang di luar sana yang willing to menjadi guru bahasa Inggeris di negara kita. You ambillah kontrak 2 tahun, 3 tahun untuk memulakan program pembangunan bahasa Inggeris pada anak-anak kita. Kalau sekolah kata kami perlukan lab makmal bahasa untuk anak-anak kita belajar bahasa menggunakan makmal, dan kita bangunkan bahasa. Tetapi jangan kita langgar dasar bahasa yang telah kita bangunkan. Kalau kita yang buat dasar, kita yang langgar, dan siapa yang akan hormat pada kita? Betul tak? You buat sesuatu peraturan, you buat dasar, you buat prinsip, but you langgar your own prinsip, your own peraturan. So, tak akan ada orang yang akan menghormati kita dan orang akan menganggap kita ni adalah orang yang tidak berprinsip. Dan itu adalah malang lah kepada negara kita. Sebab tu you pergi mana-mana negara di dunia pun, mereka sangat memegang kepada prinsip. Walaupun mereka telah menjadi negara maju. Jepun maju tetapi mereka tetap memegang prinsip bahasa. Korea pun sama. Kan?
Di China pun sama. Di negara Eropah, Perancis pun sama, semua sama. Sebab ya, walaupun macam mana you maju pun, at the end of the day, paling akhirnya you akan tetap wujud sebagai satu bangsa. Kita nak jadi bangsa Malaysia, kan? Jadi bangsa Malaysia itu berpaksikan kepada bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan, dan kita masyarakat yang majmuk. Cantik dah sebenarnya, tapi mengapa kita nak buat DLP ni? Saya pun tak boleh faham. Mengapa perlu ada DLP yang memisah-misahkan anak kita. Kemudian di sekolah pula ada stigma pula. Kalau DLP tu budak tu pandai, kalau bukan DLP budak tak pandai, saya pun tak faham. Ini pada saya tak baguslah untuk tujuan pendidikan di negara kita untuk jangka masa yang panjang. Ya. Nampaknya masa mencuburi kita hanya sentuh beberapa isu tengah bajet. Sebelum mengakhiri podcast untuk episod kali ini, saya rasa kalau ada sambutan untuk podcast episod ini, sila berikan like dan subscribe. Kita mungkin akan buat satu siri panjang bersama Dr. Anwar, kerana saya rasa akan banyak yang kita boleh bincangkan. So, sebelum saya menutup podcast episod kali ini, ada apa-apa nasihat Dr. Anwar yang mau diberikan kepada cikgu-cikgu yang menonton siri podcast ini? Okey, terima kasih Sean. Terima kasih juga pada cikgu-cikgu yang menonton, dan saya harap kita akan sama-sama terus membangunkan sistem pendidikan kita, sebab negara yang mempunyai sistem pendidikan yang baik memang terbukti negara itu dalam masa yang akan datang akan menjadi negara yang lebih hebat, lebih maju dan sebagainya. Jadi kalau kita punya sistem pendidikan tak bagus, tak berkualiti, tidak dihormati oleh orang lain, orang luar, maka tak ada siapa yang akan melabur di negara kita. Sumber manusia ataupun graduan-graduan kita pun tak ramai yang akan dapat peluang bekerja di syarikat-syarikat yang besar. Jadi penting untuk semua, kita guru-guru, pegawai-pegawai, ibu bapa, PIBG mengambil bahagian di dalam usaha kita untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara kita. Sebab tu saya gembira Sean bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata tahun 2024 adalah tahun untuk memulakan pendidikan yang berkualiti. Ya, saya rasa dia hit the nail lah, dia bagi tepat lah. 2024 cabaran untuk kita bangunkan sistem pendidikan yang lebih berkualiti berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Kita harap berjaya pada tahun 2024 dan sebagainya. Okay. Jadi itu saja daripada Champion Podcast. Terima kasih Dr. Anwar kerana datang. Ya, jadi bye-bye kepada penonton. Ya, itu saja daripada saya, Cikgu Syom. Adios.